Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Malam ini adalah malam tarawih yang akhir. Semalam dah tak ada dah. So besok kita bertemu dengan malam Aidilfitri. Malam ni masih lagi boleh menambahkan ibadat di bulan Ramadan, bulan 1000 bulan. Malam ada rezeki semalam, dapatlah. Bulan di mana pahala sunat menjadi pahala wajib. Pahala wajib tak tahu pahala apa yang Allah bagi. Mungkin pastilah lebih tinggi lagi nilai pahala tu, amalan-amalan yang kita buat. Jadi para sahabat Rasulullah SAW menangisi berakhirnya bulan Ramadan. Manakala ramai umat Islam malam 27 dah hantar ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ni tak tahulah ni jenis apa punya umat Islam ni. Malam 27, malam 28. Pakat duk hantar dah kad ucapan. Macam tak suka sangat dah kepada bulan Ramadan tu. Orang menangisi. Sebab hilangnya bulan Ramadan ni bulan yang tarbiyah. Bulan pembentukan diri, madrasah Ramadan. Patutnya kita lebih fokus, bukan duk sibuk dengan ucapan selamat Hari Raya tu. Selamat Hari Raya ni tunggulah besok. Besok malam dah lepas maghrib dah, masuk bagilah ucapan tu. Ini malam ni dah bagi dah, macam mana? Punya tak fahamnya agama tu. Itulah orang Melayu. Salahnya. Kata Islam. Sepatutnya bukan macam itu. Kita kena railah. Bila kita dah sibuk nak raya sangat-sangat, kita seolah-olah kita macam tak menghargai akan bulan Ramadan tu. Patut kita hantar dia elok-elok balik. Sebab dia akan balik kepada Allah bulan ni. Datang daripada Allah, balik kepada Allah bulan tu. So kita kirim dia, kita hantar dia balik dengan rasa syukur kita, dengan kita rasa rugi sebab dia balik. Pasal dia balik, dia tinggal kita jadi orang awam dah, jadi biasa dah. Tak sama dah. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Jadi jangan duk post selamat Hari Raya, tak dandan dah. Nak raya sangat-sangat dah. Kalau yang post dia budak tak apa. Yang tua nak mati esok-esok, yang nak mati esok hari tu pun dah tergedik-gedik dah. Macam tak suka sangat ke puasa ni dah. Itu yang tak dapat faedah apa bila puasa tu. Tak betul lah cara tu, buat kaedah tu salah, cara tu salah. Sebab kita dah tak boleh nak beza dah antara adat dengan ibadat. Baik, so jadi semalam ni kita juga malam berakhirnya kuliah kita. Sebab esok malam dah nak kita nak takbir lagi malam esok. Malam esok tu. So malam ni malam esok dah tak sempat dah, masih mana sibuk dengan siap lemang lah, nak masak itu masak inilah. So jadi malam ni kita insya-Allah kita tangguh dulu sampai di sini malam ini. Kemudian kita tengoklah, kita nak sambung macam mana selepas daripada bulan lepas raya esok. Kerana biasanya para ulama pada malam raya ni malam di mana Allah mengampunkan dosa-dosa kita. So malam tu bukan malam bakar meracun, malam bukan bakar lemang, tapi malam berhadapan kita dengan Allah. Ulama-ulama dia tak tidur sampai ke pagi. Malam tu dia sangat-sangat istimewa. Dua malam yang istimewa, malam raya haji, malam raya puasa dan malam raya haji. Jadi macam kita hidup praktis selama hari ni kan.
Lepas maghrib buka puasa, lepas tu sembahyang maghrib, lepas tu sembahyang tarawih, lepas tarawih kita mengaji lagi malam ni, lepas mengaji kemudian malam pagi sampai 1-2 pagi dah rehat sekejap, kemudian pukul 5, pukul 4, 3 lebih 4 dah bangun, tambah lagi tahajud lagi. Jadi kita luangkan masa kita untuk sia-sia tu sangat sikit. Mana kita penuhi malam tu. Jadi kali ni kita dapat merasai kenikmatan Ramadan. Kita betul-betul terasa kita mengisikan penuh waktu Ramadan. Kalau sebelum ni, lepas masjid melila mata, lepas masjid lagi melepak sana melepak lah, tak dapat merasai. Kali ni kita betul-betul dapat rasa, dapat betul-betul mengisi masa kita tu dengan ibadat. Tak tahulah siapa yang tak dapat rasa. Kalau yang duk sibuk dengan banten nak tidur je, pukul 11 nak tidur, pukul 11 nak tidur. Yang ni dia takkan rasa nikmat ibadat. Tapi kita isikan dengan pengajian malam. Kalau bulan Ramadan, kalau datanglah 10 malam terakhir tu kan kita ada kuliah, tak putus-putus kuliah tu. So, masa kita habis macam tu dengan ibadat. Mengaji juga dikira pahala di sisi Allah. Sebab dengan pengajian inilah kita dapat memahami agama tu. Berbanding dengan orang yang tak peduli. Dia nak sibuk dengan nak tidur, dia nak sibuk dengan benda lain, dia nak sibuk tengok TV. Manusia standard lah. Memanglah macam itu. Okey, jadi insya-Allah kita fikirlah lepas ni balik macam mana. Jadi so untuk malam ni saya nak tamatkan pengajian kita tu selama dah rasa 50 kuliah, 50 siri kuliah yang malam ini. Jadi tentang bagaimana yang akhir ni kuliah tentang menjadi Muslim yang sebenarnya dari konsep sudut dua kalimah syahadah. Mana satu yang betul kita tengok balik. Menjadi Muslim, menjadi Islam tanpa niat. Sebab orang selalu sebut Muslim kau ni, ataupun Islam keturunan, ataupun menjadi Islam sejak dalam kandungan. Orang panggil Islam baka, Islam tok nenek, lahir-lahir terus jadi Islam. Ni. Ini sebenarnya perkara yang kita nak sebut ni benda yang regular, yang berlaku berkitar di dalam masyarakat kita orang Islam, orang Melayu Islam ni. Maknanya kita mengambil pendekatan menjadi Muslim tu macam ni, tak payah niat lah. Beranak-beranak tu dah jadi Islam dah. Yang kita duk tekan, kenapa kena mengucap. Semalam kan sebab mengucap tu adalah iqrar dan tasydik, satu perjanjian kita dengan Allah. Bila tak ada perjanjian, kita buat tak hirau aja. Bila kita berjanji dengan Allah, jadi kita nak buat sungguh-sungguh apa yang Allah dan Rasul suruh. So inilah yang kita akan bincang sedikit pada malam ni. Bagi menamatkan kuliah syahadah tu, kenapa kena talqin, kena syahadah, nanti malam ni kita akan selesaikan tajuk-tajuk ni bagi jelas lagi gitu. Wallahu a'lam. Baik, sambungan tadi ataupun menjadi Muslim dengan niat. Tadi kita sebut secara keturunan. Bagaimana pula dengan yang berniat menjadi Islam? Kerana dalam hadis Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amal itu dengan niat. Jadi dia menjadi Islam juga dengan niat. Setiap amal itu semua harus dengan niat. Nak solat kena niat, nak puasa kena niat. Tidak ada amalan yang tidak ada niat. Maka seharusnya menjadi Muslim juga harus dengan niat. Kalau dia tak berniat nak jadi Islam, macam mana dia nak jadi Muslim? Betul tak? Ada tak tiba-tiba jadi Islam? Tiba-tiba jadi solat? Tiba-tiba jadi puasa? Tak payah. Dia automatik je puasa tu. Kau puasa je automatik. Kan jelas Nabi sebut, amal itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu dengan niat. Mana tak ada niat, tak ada amal. Walaupun kita berbuat apa saja tanpa niat, maka tidak ada pahala di sisi Allah. Jadi inilah yang kita nak tekankan di sini, persoalan niat. Semalam kita berbicara persoalan Islam kafah. Udkhulu fi silmil kafah. Masuklah ke dalam Islam keseluruhannya. Nak masuk dengan apa? Dengan niat untuk menjadi Muslim, masuk dalam Islam. Kita tak teguh Islam kita, amal kita sebab kita tak ada niat untuk beramal. Tapi kalau kita niat menjadi Muslim, kita akan jaga seluruhnya Islam kita tu. Setiap amal yang kita nak buat, apa saja amal, apa saja ibadat kita akan jaga. Sebab kita ada niat nak jadi Islam. Bila niat nak jadi Muslim, segala apa yang Allah perintah, yang terdapat di dalam syariat dia,
Maka itulah yang kita buat. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita, itulah yang kita buat. Itulah dia orang Muslim. Yang orang beriman ialah orang yang mempercayai Allah, Rasul. Maka daripada kepercayaan dia itu, maka zahirlah segala amal-amal ibadat. Maksudnya dia buat tu semata-mata kerana apa? Kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mana niat tu penting. Niat ni dia macam blueprint tau. Niat ni. Dia macam blueprint, dia simpan. Bila kita nak buat satu benda tu, bila kita tak ada niat, dia tak ada blueprint. Dia kosong dalam frekuensi tu kosong. Tapi bila kita niat, besok apa saja aku puasa esok hari. Baru sah. Kalau tak niat, tak sah puasa. Jadi niat untuk apa? Untuk menjelaskan yang kita buat satu benda tu kerana Allah. Tengok dalam niat tu. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hazihi sannati lillahi ta'ala. Saya aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu ni, fardu Ramadan. Ramadan sebab bulan Ramadan ni fardu. Lillahi ta'ala. Ada tak belakang lillahi ta'ala? Ada. Kalau tak ada niat, mana datang lillahi ta'ala? Sama juga menjadi Islam. Aku saja aku menjadi Islam. Tak ada niat apa itu, tapi jadi Islam kena syahadah. Dia mengucap syahadahnya ikhrar dengan lidah, maka dia jadi Muslim. Dia lagi berat hukum menjadi Muslim ni. Dia kena syahadah, dia kena ikhrar, kena tasydik. Lepas tu bukti dia beriman dan Islam, al-amal bir arkan. Dia amal dengan anggota jawarih dia. Betul susunan tu. Jadi Islam tu jadi kemas. Islam tu jadi kuat, jadi cantik sebab atas niat. Dia tahu kalau jadi Islam, pakaian tak boleh menampakkan aurat. Contoh, kalau nampak aurat tu bukan Islam. Semayang, puasa, amalan-amalan lain, berakhlak baik, semua tu dia akan follow satu persatu. Maka dia mengaji, belajar untuk nak praktiskan, nak tegakkan amaliah-amaliah yang terdapat dalam Islam tu. Maka jelas dia niat nak jadi Muslim. Yang tak mau buat ni, pasal dia tak pernah niat pun nak jadi Islam, tiba-tiba dia dilahirkan dalam keluarga Islam. Tentu kena puasa. Nanti duk marah tu, tu yang bagi selamat hari raya dulu lagi tu. Dah tak sabar-sabar dah, padahal raya dah lagi. Tunggulah esok malam nak bagi selamat hari raya ke apa ke. Selesai dulu ni, ada lagi fardu tak habis lagi ni. Jadi bulan Ramadan kata apa kau? Oh, kamu tak nak kat aku ya? Kamu tak suka kat aku ya? Kata bulan Ramadan. Tak apa, nanti aku balik. Mungkin aku tak datang kat kamu dah. Tu. So kita tak boleh, tak betul cara dia. Bila kita niat untuk jadi agama, kan, orang tanya, saya tak pernah niat pun saya jadi Islam. Lepas tu macam mana kamu jadi Islam? Acong lah katakan, kawan dengan kamu kata kat sekolah dulu. Pandai mengaji sekolah agama kalau kampung, kalau bangsaan kampung. Mengucap semua pandai kan. Tiba-tiba, dia datang jumpa. Dia kata apa? Mamat, aku sudah jadi Muslim lah. Tengok aku mengucap lah. Dia pun mengucap. Depan kita dia mengucap. Kita nak terima tak dia? Sebagai orang Islam. Pasti tak terima tak? Pasal apa? Kita kata, kamu mengucap dengan siapa? Mesti kena ada saksi dia. Mana saksi? Ni tak sah ucapan tu. Kena ucap depan saksi. Saksi ni akan mentasahihkan. Dia ni memang ucap depan dia jadi Muslim. Baru sah. Macam itu. Itu Islam. Jadi kena ada niat. Kena ada saksi dia. Okey. Selepas tu, kita nak dapat Islam yang mana? Islam pusaka Rasulullah. Macam mana pusaka Rasulullah tu? Dia kata Islam pusaka Rasulullah ni. Iaitu menerima mengucap dua kalimah syahadah, iqrar dan tasydik ketika akil balik dengan niat fardu atas diri dia sekali seumur hidup. Sekali lah. Dah. Cukup dah. Menjadi Muslim. Mana dia ada niat. Niat tu diperkira, dipertimbangkan oleh Allah di akhirat besok. Memang dia jadi Muslim dengan sebab dia berniat menjadi Muslim. Tak ada istilah Islam pada tok nenek apa semua kan. Memang Islam tu kalau mak bapak dia Islam, maka dia jadi Islam. Dah kira Islam lah tu. Tapi itu hanya sekadar sebahagian daripada keturunan dia. Maka terlebih aula, tajdid balik. Ambil balik kan elok-elok. Adab balik macam kata Imam Malik tu. Niat elok-elok supaya jadi kuat Islam tu. Jadi kalau dia kekal atas niat keturunan tu, tak tahan. Tak rapuh sangat Islam tu. Rapuh sangat. Macam kita ni hari ni kita tengok kan. Tak kuat Islam, orang Islam. Umat Islam tapi macam buih. Tak ada kekuatan kat situ. Tak zohir kekuatan. Dia jadi sebagai Muslim semata-mata. Okey.
So kita ini kita nak fikir ni. Lepas ni kita nak kena fikir macam mana betul ke ni kita ni Islam kita ni. Bukan nak petikai Islam kamu tak. Cuma kita nak bincang. Kita nak cari Islam yang terbaik, the best practice. Islam yang terbaik sekali. So kena ada kaedah dia. Kena ambil faham elok-elok. Kat mana kita nak duduk. Begitu. Okay, nanti kita baca sikit-sikit sama-sama sampai kita faham. Okey, baik. Allah Allah. Baik, bagi anak-anak kita lihat ya, Islam ni kita tengok macam mana anak-anak kita. Macam mana kita nak jadikan anak-anak kita ni. Mereka ni adalah duduk berada di dalam Islam pusaka. Kalau kita biar dia jadi Islam baka. Kalau kita tengok baik, manusia ni lahir dalam keadaan fitrah. Sejajar dengan Islam sebagai agama fitrah. Yalah, semua lahir fitrah. Dia tak ada dosa anak-anak siapa pun. Anak orang daripada keluarga orang Islam ke, atau bukan Islam ke, dia lahir dalam fitrah. Edah fitrah, sehari sehingga 15 tahun bagi lelaki. Dan sehingga sehari sampai 12 tahun bagi perempuan. Itu je lah edah fitrah. Ketika dalam edah fitrah, dia tak tanggung dosa. Tapi kalau dia buat ibadat, pahala sampai pergi ke mak bapak dia. Maka masa edah tersebut, manusia mana pun akan terdedah kepada tarbiyah penjaga dia. Dia tengok penjaga, wali yang menjaga dia tu. Apa yang ditarbiyah oleh wali dia tu, penjaga dia, maka itulah yang dia dapat. So dia bergantung. Kalau anak orang moden, korporat, dia akan follow cara kehidupan korporat. Kalau anak keturunan orang kampung, cara orang kampung. Kalau anak daripada tok guru ke ustaz, dia adalah fikrah-fikrah agama, ditarbiyah dalam kehidupan tu. So dia mengikut kepada siapa ibu bapa dia. Ahli agama ataupun ahli perniagaan ataupun ahli pendidik ataupun sebagainya. Kalau bapak dia polis, dia akan mengikut cara polis bapak dia. Kalau bapak dia askar, macam itulah tarbiyah biasanya yang berlaku. Dia mengikut. Padahal benda tu teknikal. Boleh kalau bapak polis sekalipun, bapak askar sekalipun, bapak masih boleh tarbiyah anak mengikut kaedah agama. Tak ada isu. Cuma berlaku atau tidak benda-benda macam ni. Jadi apa tugas penjaga pula? Tugas penjaga adalah nak mewarnakan anak dia tu sama ada kepada Yahudi, Majusi, Kristian, sekular atau Islam. Itu pulang kepada penjaga dia. Kan? Sebab kanak-kanak tu lahir dalam keadaan fitrah. Mak bapak lah yang nak mewarnakan. Nak letak kat mana? Nak ikut Yahudi ke? Kan? Macam sekarang ni lebih pada liberal. Kalau tengok budak-budak muda sekarang ni, anak-anak muda tu, dia liberal tu sangat kuat. Dia free thinker pun ada budak lah ni. Pasal ditarbiah macam itu. Sebab mak bapak ada lagu tu, maka anak tu diajar macam itu. Jadi bila sebut bahasa Islam tu, Islam dia nak liberal kat Islam tu. Macam sekarang ni lah kita tengok. Islam pula, kalau ditarbiah dalam bentuk Islam, ajaran Islam, Islam pula sama ada kekal dalam Islam pusaka Rasulullah, ataupun kekal sebagai pusaka dua ibu bapa dia. Maksud dia, kalau diikut pusaka Rasulullah, macam ni. Kalau ikut pusaka mak bapak dia, dia follow lah macam sekarang ni lah kita orang Melayu. Kalau hari raya, kerajaan kata jangan balik kampung. Balik tangkap pergi ke rumah, balik juga. Dia tak faham dah. Dia ikut style, jadi adat dah. Raya ni, jadi adat. Mesti kena balik kampung. Memanglah. Tapi dalam keadaan darurat macam ni, kita buat balik COVID itu buat apa? Buat menyusahkan orang je. Tambah-tambah kat kampung tu orang tua ramai. Kita pula dah tergedik-gedik dah duduk tu. Nak balik juga tu. Tadi tengok kena tangkap dah. Berapa ramai dah kena tangkap kan ni. Boleh pergi ke rumah. Boleh tengok ada kereta pelik luar je siap. Dia kan kira dah pergi 1,000 kena. Duit dah tak ada. Kerajaan bagi 1,000 lebuh duit tu. So, jadi dia ni ikut pusaka siapa? Jadi kepribadian anak tu terserahlah mengikut tarbiyah dikala sampai had taklif syarak atas dia. Mana peribadian anak-anak tu ikut apa yang mak bapak dia tarbiyah. Ada juga mak bapak yang hebat-hebat. Alim tapi anak tak mau. Tak mau ikut. Ada juga. Itu bukan bidang kita dah. Nabi Nuh sendiri anak dia. Last kali kufur mati. Itu nak Nabi. Serta Nabi Lut, isteri dia macam mana. Ini semua benda-benda kerja Tuhan. Kita cuma usaha je yang terbaik. Nak pastikan generasi kita berada di atas landasan yang benar. Supaya anak-anak kita ni berada dalam Islam pusaka. Bila kita mati tinggal mereka, dia dah boleh pegang dah. Agama tu dah. Ni kita nak mati pun takut. Takut anak kita jadi macam mana. So, jadi ini perkara yang kita kena, kita ambil fikirlah.
Kita dah nak habis kuliah ni, saya nak fokus kat sini. Supaya lepas ni nanti kita start fikir keturunan kita apa akan jadi kepada keturunan kita selepas ni. Baik, Allah Allah. Baik, so jadi bila lepas tarbiyah anak-anak tu, anak-anak akan membesar. Kemarin kita kuliah tentang apa dia syahadah tu. Malam ni kita nak fokus pula macam mana kita nak pastikan. Nanti ada orang tanya, habis kami ni macam mana Ustaz? Dia dah 50 kuliah habis dah, kami duduk macam mana? Kami nak letak kat mana kami ni? Anak-anak kami macam mana? Malam ni kita nak closing. Kita nak finalkan. Jadi kita nak mula di mana lepas ni? Jadi kalau ditanya, bila bermulanya Islam? Bermulanya Islam itu ialah akil balik. Ketika akil balik. Sebab tu Allah perintahkan manusia ni, Allah jadikan akil balik sebagai sempadan antara iman dan kufur. Sebab tu anak-anak kenapa nak ditasyahadahkan, nak ditajdid balik. Kalau dia Islam sekalipun, maka dia ditajdid. Maknanya diperbaharui balik akan Islam dia tu. Bukan nak salah pun. Kita tak kata tak Islam pun. Anak keturunan orang Melayu Islam tu Islam dah. Kan? Macam mana lagi Islam dia kemas lagi, kuat lagi. Ditajdid semula. Dia ajar mengucap balik. Barulah kuat. Ini kita dah percaya, dah pegang hak Islam keturunan tu. Jadi tak kuat, rapuh. Baik, kemudian ketika akil balik, sebab dia sepadan. Ketika itu mereka dah mula melangkah masuk ke dalam wilayah dosa dan pahala. Sebab kalau kita biar anak tu berdosa banyak, naik atas kepala bapak. Kalau anak tu banyak pahala pun naik atas kepala bapak. Itu tujuannya tu supaya kita nak pastikan anak tu membesar atas landasan Islam. Tak lari. Kalau dia nak buat jahat kan, kita tak upayalah. Bukan bidang kita dah. Okey. Kemudian ketika itulah mereka mengucap menerima 2 kalimat syahadah dengan niat fardu atas diri mereka sekali seumur hidup. Niat sekali je. Hak niat tu pun jadi isu lah. Hak niat sekali ni memang perang. Ini ajaran apa ni, sesat lah. Ni mengucap masa bila pula, dah tuduh. Nak niat berapa minit je. Nak pergi depan Tok Guru ulama tu, Ustaz, anak saya ni belum syahadah lagi. Tok Guru tamai sini. Mai di depan Tok Guru ni. Ikut Tok Guru ni. Asyhadu alla ilaha illallah. Susah ke macam itu? Yang kita bawa anak kita pergi kursus, duduk berhari-hari, bayar beribu-ribu, boleh. Sekadar nak dapat ilmu dunia, ini nak dapat ilmu akhirat pun tak sanggup. Sedangkan ulama' dah buat benda ni dah. Kita orang dulu-dulu dia buat majlis lagi. Saya pernah jumpa orang mazhab Hanafi. Dia panggil saya pergi kenduri rumah dia, mamak. Tak apalah, saya pergilah. Malam saya pergi. Kamu buat majlis apa? Saya tanya dia. Saya tengok ada dengan imam, saya kenal lah imam Masjid India tu. Panggil imam, kamu buat apa imam? Dia kata kami ni macam ni. Mazhab Hanafi, bila sampai anak tu cukup umur, bapak dia akan panggil imam datang ke rumah, dia kata. Untuk ajar anak tu mengucap syahadah. Ada ke? Ada, memang kita buat. Ya Allah, saya ingatkan mazhab Syafi'i ya. Tapi mazhab Syafi'i pun orang dah tak buat dah. Jadi Hanafi wajib, Maliki wajib. Maka anak tu dia syahadahkan di rumah mereka tu. Kan? Ataupun dia bawa anak tu ke masjid tapi sebab dia nak buat kenduri. Jadi saya tanya. Tu saya pergi Kipoh, saya jumpa imam Masjid India. Tanya dia, kamu buat tak macam ni? Tanya dia. Kata, dulu buat tapi sekarang dah kurang, dia kata. Ikut orang Melayu. Ikutlah orang Melayu, saya kata. Benda tak elok yang diikut, saya kata. Jadi kita tak buat majlis. Patutnya bila anak sampai akhir balik, kita buat majlis, panggil Tok Guru datang ke rumah. Buat majlis kenduri. Kan? Betul? Ajak. Kalau jiran-jiran kita ada anak dah sampai akhir balik, panggil sekali. Salah kan buat majlis tu? Yang kamu boleh buat majlis happy birthday, beria-ria, buat kenduri kendara. Tak ada faedah sikit pun. Boleh jadi majusi lagi pun kamu boleh buat. Ini nak ajar syahadah ke anak. Sesuatu yang hebat. Kenapa tak nak buat? Cuba fikir baik-baik tengok. Tu nak Islam tinggal 4 tu. Rukun Islam 1 dah lebuh tak ke mana dah. Jadi kenapa nak ajar dia mengucap? Supaya terpelihara iman anak-anak ni. Iman Islam dan ihsan dia. Sebab dia bermula dengan baik, langkah yang sangat baik. Dan ada kekuatan untuk memelihara agama dia. Sebab tu tadi kita sebut innamal amalu binniyat. Semuanya amal tu dengan niat. Jadi anak tu tadi dia bermula Islam dia dengan niat menjadi muslim. Dia pilih Islam tu. Maknanya dia berniat dia pilih Islam sebagai agama dia. Bukan senang lah pilih agama ini dengan niat ni, Allah. Comel sangat lah. Kalau anak tu dia hantar pergi sekolah tahfiz ke apa, memanglah ustaz-ustaz tu buat. Tapi yang di luar ni, yang tak ada pergi ke sekolah pondok, sekolah tahfiz ni, nanti yang kita risau tu.
Dan biasa kadang-kadang kat sekolah tu ada juga ustaz-ustaz yang benda reti dia buat. Jadi niat tu nampak ringan Sangat ringan niat. Dengan hati, bukan berat pun. Tapi kesan dia tu, impak dia sangat hebat. Dia mengesahkan sesuatu ibadat itu. Puasa kalau tak ada niat, tak sah puasa tu. Kau cantiklah puasa macam mana pun. Berzikir, beramal, beria, tapi tak ada niat. Niat ringan je. Sahaja aku puasa besok hari, bulan Ramadan, kena Allah. Dah, khalas. Sikitnya. Tapi impak dia sangat hebat. Sebab dia menentukan sah batal sesuatu ibadat itu. Jadi bila Nabi kata tak ada amal, tak ada niat, tak ada amal. Jadi rugi, sia-sia dalam tu. So maknanya ingat balik. So bila saat bermulanya Islam? Ketika akhir balik. Ketika akhir balik, tak lagi. Ketika mana dia akhir balik dan dia menerima ucapan dua kalimat syahadah tu. Dia sampai akhir balik, dia terima syahadah pula. Diajarkan, ditajdidkan dengan dua kalimat syahadah tu. Maka dia bermula dengan cantik sekali, iaitu dengan Islam, dengan agama tu. Barulah betul cara dia. Tak adalah lepas gitu je. Macam lepas kambing masuk kebun tu. Buka kandang tu lepas. Lari gitu. Manusia tak boleh. Dia ada peraturan dia. Jadi yang ni pun kalau nak buat lah. Kalau tak nak buat pun, sah Islam ni, bukan siapa tak sah. Sah Islam tapi macam tu je lah. Tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan Islam tu. So, kita yang nak Islam yang kemas. Yang betul-betul premium. Islam tu. Tak nak sekadar jadi orang Islam ni. Kalau kata orang Islam saja hari ni, yang kita lihat depan mata kita, keliling kelalang kita, mungkin kita sekali, itulah secara dulu lagi dah macam itu. Yang Islam yang Nabi kata yang boleh jadi buih ni. Kita tak nak buih dah. Kita nak ombak, bukan buih. Mana kita nak Islam yang ada kat kita ni ada min quwwatin, ada kekuatan. Yang dengan kekuatan itu kita mampu menggempurkan, menggerunkan musuh-musuh Allah. Kalau Islam hari ni orang tak takut. Orang kafir sikit pun tak heran. Tak gentar langsung sebab dia tahu dah. Orang Islam, orang Melayu Islam hari ni tak ada kekuatan. Orang Arab sekalipun. Tapi kalau kita kembali kepada syahadah balik, Islam tu akan jadi kukuh. Akan jadi ombak yang boleh menghancurkan pokok kufur tu. Yang Allah kata apa? Yang menggerunkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Jadi kita dah tak ada yang itu. Melainkan kembali balik. Kaedah ada tak? Ada ni. Terima balik syahadah tu. Belajar. Di mana bermulanya Islam tu. Ni kita tengok dari segi hukum ni ni kita nak belajar sikit. Malam ni kita ringan-ringan kenapa macam mana anak-anak pula kita nak fikir generasi kita. Okey, baik. Wallahualam. Baik, kita tengok pula ya. Apakah hikmah di sebalik akil balik? Pernah tak kita terfikirkan apa dia, kenapa Tuhan menjadikan akil balik? Akil balik ni merupakan suatu saat kita tengok di mana semua manusia melaluinya, tak kira kafir ke muslim ke. Sebab bermula Islam itu maknanya jatuh had taklif syarak itu ketika akil balik, dia tak kira awal-awal lagi. Ketika anak dalam edah fitrah tu, dia tak kira lagi, tak bermula lagi Islam. Cuma di dalam tarbiyah atau didikan keluarga Islam itu saja. Bila anak tu melangkah sampai akil balik, dia bermimpi, contohnya bagi lelaki atau perempuan, dia bermimpi keluar mani sebagainya, atau mimpi setubuh sebagainya sehingga keluar mani, maka besok tu jatuh dah ia kepada akil balik. Maka dia dah masuk dalam wilayah dosa dan pahala. Nak kena mandi junub dan sebagainya. Nak mula dah kat situ. Itu pentingnya tarbiyah dulu. Bila anak sampai akil balik, dia tak susah dah kita tahu. Dia cerita kat mak bapak dia. Dia semalam dia macam ni. Kamu dah akil balik kena buat ni dah. Kena start dah ni. Kena buat amal-amal ibadat. Jadi itu peringkat akil balik. Mengapa Allah jadikan sangat begitu penting? Kenapa Tuhan bagi jadi akil balik kat kita? Nak cerita kat manusia ni. Sempadan. Kamu dah masuk langkah dah. Jadi cukup dah. Selama dalam edah fitrah tu kamu dididik oleh mak bapak kamu. Dah faham dah agama. Langkah masuk tu kan buat je. Tak payah nak buat. Tak payah nak ajar. Ini bila tak diajar. Bila masuk akil balik pun mak bapak nak ajar. Mandi junub macam itu macam ni semua. Pening lah. Susah lah. Lambat. Proses pembelajaran tu lambat berlaku. Tu dia kena didik awal-awal lagi. 10 tahun tak semayang. Rotan dah. Piap dah. Nak bagi faham agama tu. Bukan main-main. Ini mak bapak rotan anak. Report balai. Mak bapak nak tangkap pula. Lepas tu bila bapak besar sikit anak jadi setan. Cari mak bapak balik. Nak buat macam mana ni anak ni? Kemarin orang rotan kamu larang. Masuk balai lah. Report lah. Padahal rotan tu nak didik. Sebab apa? Jadi sepadan. Kerana di situlah sepadan antara iman dan kufur. Ini bukan main-main lah.
Dia benda hukum agama ni, akil balik ni saat yang penting sekali. Sepadan border. Kalau kalau kita biar anak tu tanpa pegangan, tanpa akidah, maka anak tu akan duduk di dalam kufur dan maksiat. Kekal je dalam kufur dan maksiat. Dia membesar dalam keadaan kufur dan maksiat, ikut dengan kawan dia. Mak bapak pun sibuk, business lah, sibuk kerja sebagainya. Tak sempat tengok anak, lala anak dia mula rosak. Termula pula dengan handphone, duduk dalam poket. Kita dalam bilik ni, bilik lain. Apa dia buat kita tak tahu. Macam mana kita nak kontrol anak tu? Sebab itulah. Sebab tu seseorang tu, bila sampai peringkat-peringkat macam ni tu, banyak benda. Ni kenapa? Sebab sama ada ia berusaha mencari dan menerima Islam sebagai nikmat Allah dari pewaris Nabi atau badalnya, ataupun dia terus kekal dalam kefasikan. Jadi fasik apa meninggalkan yang fardu itu. Duduklah fasik selama-lama. Sampailah ke besar. Bila kahwin, dapat anak pula. Anak pun jadi, dia dapat macam dia juga dulu. Kita nak macam tu kan rotation dia, cycle dia. Tak nak dah. Kita nak cycle beza. Kalau boleh, biar cycle kita tu cantik, indah. Ikut Islam. Maka kena follow SOP dia. Dia kena kembali balik kepada syahadah tu balik. Supaya dia datang kukuh amalan tu. Jadi inilah yang kita nak kena fikir lebih, nak kena faham. Cuba fikir-fikir tengok. Betul juga nah. Kita tak nak fikir pun pasal bab akil balik ni. Kenapa Tuhan jadikan? Kita fikir segi hikmah dia. Kenapa di sebalik kejadian akil balik ni? Lama-lama kita fikir, kita nampak dah. Allah macam ni rupanya Tuhan bagi jadi. Tak perasan selama hari ni. Gitu. So lepas mulai malam ni, kita ubahlah cara pemikiran kita. Bukan lagi style old fashion, old style. Kita ubah dalam bentuk yang baru bagi kita faham balik. Okey, baik, wallahualam. Alhamdulillah. Kita tengok lagi. Malam ni pasal anak-anak kita belajar. Apa kaitan dengan anak-anak pula? Mana syahadah ni dia mula dengan anak-anak lagi. Maksudnya dia akan balik, kita dah kena start dah. Jadi apakah hak anak bila sampai akhir balik? Apa hak anak? Hak anak-anak, kena ingat bang kamu yang ada anak ni ingat baik-baik. Hak anak-anak itu ialah menerima talqin syahadah. Hak dia tu. Pak tak buat, dosa atas pak dengan mak. Kami tak tahu Ustaz. Kenapa kamu tak nak belajar? Kamu pergi kursus motivasi, kursus nak jadi usahawan hebat-hebat, habis belah ribu boleh? Kenapa sebab ni kamu tak nak perhabis duit macam tu? Tak ada kepentingan kan? Siapa cakap tak ada kepentingan? Ada kepentingan untuk keluarga, untuk anak-anak. So jadi hak anak ialah menerima talqin. Dia berhak untuk dianugerahkan, ditajdid dengan 2 kalimat syahadah. Itu hadiah terbaik daripada ibu dan ayah. Pesan kat anak abang, ni duduk depan ustaz sekarang niat ya. Niat abang niat elok tau. Abang niat abang terima syahadah. Hak wajib atas diri abang sekali sama hidup. Ajar anak benda baik. Allah. Takkan ini pun salah. Niat supaya dia, bila dia niat tu, anak tu jadi lain dah. Bila dia niat terima syahadah, tak percaya buat lah tengok esok. Dia bukan macam anak-anak lain yang merapu meraya tentu hala tu. Pasal dia dah ada iman tu dia masuk dalam hati dia tu. Dia tak jadi macam anak-anak muda lain. Itu pentingnya masa ditajdid balik ketika sampai akhir balik tu. Kalimat syahadah tu. Kenapa kita hendakkan agar mereka ni bermula hidup dengan kalimat taqwa? Dia mula kehidupannya dengan kalimat taqwa. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahqa biha wa ahlaha. Dan Allah mewajibkan ke atas mereka itu kalimat taqwa, kalimat syahadah ni. Kita bagi benda yang terbaik, the best practice, the best wording, kalimat syahadah. Bagi ke anak, orang tak buat, kita buat. Bukan salah kat mana pun. Memang ada dalam syarak pun. Tapi dihilangkan. Orang lupa benda ni. Orang sisihkan benda ni. Sedangkan dia sangat-sangat penting. Macam kuliah-kuliah lepas-lepas yang saya cakap tu. Dia syahadah dulu, baru datang benda lain. Baru datang solat, puasa, zakat, haji. Kita ajar anak kita lain. Macam itu. So, jadi, biar mereka terima agama tu. Kalimat taqwa tu di atas jalan apa? Iman, Islam dan ihsan. Serta dapat melaksanakan segala syariat Allah dengan sempurna di dunia ni. Comel sangat dah, kemah dah. Dengan amalan-amalan
yang dia duk belajar dah, dia bawa masuk satu benda yang baru. Kan? Syahadah sebagai vehicle dia tu. Sebagai kenderaan utama dia. Untuk nak bimbing dia. Selama kehidupan dia atas muka bumi ni. Jadi, kalau dah tak sempat masa akhir balik, waktu lain lah. Yang ada masa, buat. Jangan tak buat langsung. Ada orang tanya, Ustaz, kalau kami dah tua ni Ustaz. Tua ke? Tak kisahlah. Nak mengucap salah ke nak mengucap? Nak mengucap salah ke? Saya duduk terlekin orang ni 70 tahun pun ada, 80 tahun pun ada. Kan? Lepas terlekin mati, untuk 2-3 hari mati pun ada. Macam-macam. Yang penting dia terima syahadah. Walaupun sekali. Dapat juga dia berhubung dengan Nabi. Kalau tidak, jadi umat juga. Tapi tak ada hubungan secara nubuah ke Nabi yang cahaya. Dia tak dapat limpahan nubuah tu. Kita nak benda tu. Itulah kekuatan umat Islam. Kita ada Nabi tapi kita tak cara ke Nabi. Sedangkan diri Nabi itu Allah bagi sesuatu yang cukup hebat. Nur Muhammad tu. Dan melempahnya atas tangan-tangan para ulama sampai kat kita. Tapi kita tak nak benda tu. Kita megah. Kita sanjung akal kita. Kononnya akal kita ni hebat. Akal ni bang, tua sikit nyanyuk lah. Nyanyuk lah. Itulah sampai berak, rata-rata taik. Itu nyanyuk dah tu. Itu akal. Tapi kalau nur, dia tak macam itu. Sebab tu kita tengok para ulama, orang alim ulama sampai dia tua, sampai dia mati walaupun dia tua. Dia tak nyanyuk. Sebab dia hidup atas nur tu, atas cahaya. Tapi kalau orang tak cara buat agama ni, 60 tahun lebih ada start dah. Itu yang kerajaan bagi nama warga emas tu. Dah tua sikit lagi, warga apa nak bagi? Lepas pada emas tu. Mungkin boleh buat warga apa ni, luk-luk. Permata ke? Marjan ke? Dia makin nyanyuk dah. Perhati baik-baik. Ulama' dia tak nyanyuk sampai ketua sampai dia mati. Sebab dia hidup atas nur tu. Cahaya tu yang jaga dia. Okey, tu ini hak anak. Tu kita kena belajar lah mikir anak kita macam mana. Kan? Tak ada ruginya. Ya? Okey, faham sikit-sikit dulu malam ni. Baik, wallahualam. Alhamdulillah. Saya ulang sekali lagi bab ni. Bab di mana, bila bermulanya Islam tu. Jadi tadi kita dah sebut, bila sampai akhir balik. Jadi, kalau saya tanya, orang tanya kita, di mana terletaknya Islam itu? Di mana terletaknya Islam? Kita nak jawab apa? Mesti kita jawab lazimnya. Okey, Islam tu terletak pada hati lah kan? Kita mesti jawab macam tu. Semua pada hati. Betul kan tu? Sebenarnya, Islam itu terletak pada penerimaan 2 kalimat syahadah. Bila dia mengucap, dia ikrar tu, masa tu dia terima, masa tu lah dia jadi Muslim. Duduk main di hati lah. Sikit di hati. Ustaz, jangan duduk petikai lah orang tak pakai kopiah ni. Orang Islam kan duduk kat kopiah Ustaz. Islam kan duduk kat jubah Ustaz. Duduk bawah kita balik. Tak apalah, saya pun cakap itu tak apalah kamu. Islam kamu duduk kat mana? Di hati Ustaz. Masalah lagi lah. Islam itu duduk pada penerimaan 2 kalimat syahadah. Bila kamu ikrar syahadah tu, ketika itu kamu jadi Muslim. Bukan duduk di hati kamu tu. Habis apa benda duduk kat hati tu? Iman lah. Di mana terletaknya iman? Iman terletaknya pada penerimaan 2 kalimat syahadah. Masa bila? Iman kan hati dia membenarkan. Hati mana hati boleh ikrar? Ikrar tu dengan lisan. Ikrar bil lisan. Ikrar tak boleh dengan hati. Jadi Islam tu dia ikrar. Diterima dengan lidah ikrar. Manakala dia membenarkan dengan hati dia. Jadi iman tu terletak pada penerimaan 2 kalimat syahadah. Masa bila? Masa dia tasydik tu. Bila dia tasydik dengan hati tu, maka dia beriman kepada Allah. Kita nak pergi faham benda tu. Kemudian mengenai ihsan. Ihsan tu pula merangkumi keiman dan ikrar dan tasydik dia. Mana bila orang yang berikrar dan membenar mentasydik tu, maka pada kedua-dua tu terdapatnya ihsan. Ihsan ni dia tunggu je. Kalau syahadah Islam tak ada, macam mana dia nak duduk kat situ? Ihsan kita minta, kita belajar kemarin macam mana? Keyakinan dia kepada Allah. Beribadat seolah-olah dia nampak Allah. Tu. Tinggi darjah ihsan ni. Tapi harus dengan ikrar dulu. Dan tasydik baru datangnya ihsan.
So secara tak langsung kat situ kita dah faham. Oh, bermulanya maknanya agama ni bermula dengan adanya penerimaan ucapan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam mana bila nak benar tu? Dia membenar dalam hati bukan payah duk follow huruf tu. Kan? Aku nak saksi sungguhnya tiada Tuhan di semua melainkan Allah, dan aku nak saksi sungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Tak payahlah sebut banyak-banyak macam tu. Cuma dia kena tahu. Tu kita sebut kemarin, dia kena tahu dan kenal. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang sebenar disembah melainkan Allah. Faham yang itu dah. Faham. Okey. Masa kita membenar tu, keseluruhan tu, ya, benar. Benar apa? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kena tentang Muhammad, semuanya Muhammad itu pesuruh Allah. Benar yang itu saja. Tak payah diulang-ulang, tak ada sebut-sebut ayat tu walaupun dengan hati. Dia bukan suruh niat. Niat ni lain. Niat ni macam kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk, basuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wuduk alillah ta'ala. Kena air kat muka tu, kita angkat niat. Saja aku mengangkat hadas kecil, hadas wuduk, faradu atas aku kerana Allah. Niat tu, walaupun kita sebut perkataan dengan hati, maka dia consider sebagai niat. Sah niat. Pasal dengan hati. Tapi kalau dia cakap dengan mulut balik, saja aku berwuduk, niat tak sah. Tu bukan niat. Niat dengan hati. Walaupun berbentuk huruf. Susunan huruf tu, dikira sebagai, kata ulama', dia dikira sebagai niat. Sah. Tapi masalah tasydid ni, dia bukan follow perkataan tu, tasydid dia lain, dia membenar. Kita cerita bagaimana erak dekat sejam. Tanya dia, kau faham tak? Faham. Sepatah dia jawab. Maknanya dia membenarkan apa yang kuliah ustaz duduk cakap tu. Macam ni saya tanya, kau faham tak ni? Faham ustaz? Kalau saya tanya balik, cuba cerita tengok. Cerita balik apa yang kau faham. Maknanya memang iyalah, memang kamu membenarkan apa yang saya cerita tadi tu. Sebab kamu apa? Kerana kamu telah menjadi saksi. Asyhadu tu saksi. Faham tak macam tu? Barulah jelas sikit Allah. Tidak serabut. Tidak pening. Tikai macam-macam. Dah lah tak faham. Tak kerti pula. Tikai pun kuat. Tu kaedah dia. Ini ambil faham ni. Malam ni kita belajar ni. Kita dah nak habis sesi ni besok. Peluang nak mengaji pun dah susah dah. Macam tu. Tapi kita nak faham dulu. Kat mana kita kesudahan kita tu. Okey, baik. Wallahualam. Baik, kita cakap dari segi kelaziman lah. Ini kelaziman ya. Kita cakap dari segi kelaziman yang selalu berlaku dalam masyarakat kita orang Melayu. Apa kamu sebagai mak bapak buat bila anak kamu mencapai akhir balik? Jawab tengok. Jawab tengok. Nak ngangguk pun tak apa. Faham Ustaz? Belum tanya lagi dah faham dah. Tak cerita lagi dah faham dah. Itu bukan membenarkan tu. Membenar ni dah habis kuliah ni. Faham? Ya. Betul lah ni tak cerita lagi. Ngangguk dah dulu. Tak apalah. Dah nak habis Ramadan dah. Dah duk pasang lagu tu, dengar lagu Hari Raya tu. Siapa duk pasang kuat sangat tu? Dah nak raya tak sabar-sabar dah. Kita Ramadan lagi bang. Kak, Ramadan lagi. Lagu raya dah bunyi dah. Lagu P.Ramlee. Semua dah bunyi dah. Tak sabar-sabar dah nak raya dah. Kita perhabis dulu Ramadan ni. Ada lagi pahala-pahala kita boleh cari pada malam ni. Baik. Jadi, apa masyarakat kita biasa buat? Biasanya si ibu, bila anak beritahu ke ibu, ibu cakap apa? Kamu dah tu dah besar dah tu. Dah kena solat dah tu. Lepas tu pergi mandi wajib dulu. Tahu tak mandi macam mana? Tak tahu ibu. Macam ni mandi, kata ajar si ibu. Tu biasa berlaku. Ibu kan suruh gitu je lah. Wajib. Ibu lupa tak satu benda? Rukun Islam yang pertama tu apa? Syahadah. Sebut tak pasal syahadah? Pasal dah tak haid. Dia semalam dia mimpi. Memang kena mandi dulu, tak apa. Bagi mandi dulu, ajar mandi dulu. Lepas tu, beritahu kat bapak dia. Bang, ni ayah kau. Kalau ni mak kau. Ni ayah kau. Ayah kau. Kalau melakau tu ayah kau, mak kau. Kan? Kalau orang Kedah, ayah pak hang, mak hang. Sama lah tu kan. Lurat tu lain, lurah tu lain. Tapi kedua-dua tu ada seni dia. Jadi, pak kau. Ni, anak kita dah sampai ni. Nak buat macam mana ni? Ayah kata, udahlah suruh semayang je lah. Dah, habis lah. Kata ayah pula. Walhal, sepatutnya ayah jawab apa gini? Tak apa, suruh dia mandi dulu. Lepas mandi, dah terjumpa dengan ayah dia dulu. Untuk dicadah dulu anak tu.
Sebab dia dah akil balik dah. Sebab peringkat talqin tu ataupun tajdid tu adalah ketika akil balik. That's the best time. Panggil duduk depan ayah ni. Supaya dia terima balik iman, Islam dan ihsan. Baru comel. Lepas tu dah pergi dia solat dah. Dia boleh solat dah. So dia mula solat tu cukup cantik. Setelah dia terima syahadah dulu. So dia follow rukun tu. Yang pertama mengucap dia kalimah syahadah sekali seumur hidup. Kemudian solat. Cantik follow tu. Ni sampai dia ketua dah. Duduk nombor 2, nombor 1 tak habis-habis. Tak menyempurnakan lagi rukun yang pertama, rukun syahadah tu. Jadi sebetulnya ibu patut buat apa tadi? Kan? Sebetulnya ibu tu bila dia tengok anak macam tu, itulah jatuhnya taklif syarak, mana had untuk melaksanakan perintah-perintah Allah syarak tu. Dan waktu anak itu memulakan amal Islam dia. Mana dulu? Solat kan dulu? Talqin kan dulu syahadah? Bolehlah kalau nak solat dululah masuk waktu dah. Lepas tu jumpa dengan ayah. Ataupun kalau ayah tak mampu nak buat macam mana? Siapa yang nak buat syahadah tu pula? Jadi kita cuba fikir balik macam mana kita nak buat, nak jadikan kehidupan beragama ni dalam keadaan cukup cantik. Saya rasa yang mana mengaji dalam grup ni mungkinlah faham dah. Ni sampai pangkat dah climax dah ni. Mungkin boleh faham dah tentang syahadah. Kenapa kita nak fokus dekat syahadah tu. Yang tak mengaji tu dia duduk blur situ lah. Yang duduk left grup tu tak faham apa, memang tak faham lah. Dah left, tengah-tengah mengaji left. Tu tak faham lah tu. Atau dia pening. Macam tu lah. Tak apa. Tak ada lagi kita kisah pun kan. Yang penting kita tujuan kita tu nak ajar. Sebab lepas ni tak ada dah. Kita nak tak cerita lagi dah bab-bab macam ni. So, ambil faham baik-baik. Dia sebut talqin, dia takut mengaji. Apa ustaz ni sikit talqin? Talqin ni Arab. Melayu kata peringat. Peringat tu salah ke? Ustaz-ustaz Tok Khatib tiap minggu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Peringat. Takwalah kamu kepada Allah. Talqin lah tu. Peringat. Kita panggil anak kita. Peringat anak kamu kena sembahyang tu. Tu talqin, tu peringat. Maksud dia gitulah, peringatkanlah. Tapi cuma peringatkan dia khusus. Peringatkanlah. Jadi itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita kena ubah sikit. Kita ubah sikit, kita balik kepada syarak balik. Walaupun benda ni orang Melayu awam tak buat, tapi ulama-ulama, tutuk guru buat. Itu saya kata tadi, kalau kita mengaji dengan tutuk guru, orang ahli ulama, kita pergi cari tutuk guru yang ada aliran tariqat apa semua kan, maka semua buat macam ni. Dia mesti dulu dengan syahadah dulu. Semua aliran tariqat yang ada, semua dia syahadah dulu. Tak percaya, pergilah jumpa tengok. Kalau tak jumpa tutuk guru, duk jumpa motivator tak ajar benda ni. Ni bukan ilmu motivator, ni para ulama. Kan? Tu faham. Ini kita ubah sikit dalam rumah tangga kita tu. Baik, wallahu a'lam. Baik, kemudian kita tengok sekejap tentang wali ni atau penjaga. Siapa wali? Wali ni bapa tu, ayah tu sebagai wali. Lepas tu kalau nak nikah anak kena ada wali. Maksud wali tu penjaga. Ayah adalah wali bagi anak-anak dia. Maka yang wajib mengajar syahadah dia ayah. Kadang orang jumpa saya kan, ustaz boleh tolong syahadah? Kamu sepatutnya, bukan saya. Kamu jadi wali. Aula, afdal lagi kamu bapa. Tak boleh ustaz, tak reti ustaz benda macam ni ustaz. Kan jadi lain anak saya pula ustaz. Kamu dah syahadah belum? Saya pun belum lagi. Belum tak pun mama sini. Ambil keluarga tu sekali. Kita buat sekali senang. Kumpul ramai-ramai sikit. Kita buat dalam majlis. Buat elok sikit. Kalau boleh, panggil anak-anak jiran, ramai-ramai sikit. Pun seronok sikit, meriah. Buat satu majlis. Macam saya buat sekarang ni kan. Masjid dibuat. Kemudian saya pergi ke mana, di Baitul Rahmah University di Padang. Ada 700 orang pelajar lah tu kan. Kita buat ramai bergegar dalam dewan tu bila kita ajar takbir, mengucap syahadah tu. Yang kecil-kecil ni biasalah kita buat. Ada program-program apa, kita buat itu dulu. Baru kita buat kuliah lain. So jadi yang hak atas anak tu adalah wali. Wali tu ayah. Ayah yang sepatutnya mengajar dan mentajdid 2 kalimah syahadah pada anaknya. Unless melainkan ayah tak mampu, kita bantu dia. Buat mai sini. Kita syahadah sekali. Dia sekali, bapa sekali, isteri sekali, anak-anak sekali. Itu lebih baik. Sebab ada hikmah di sebalik menerima syahadah tu. Itulah hak bagi anak. Bila anak-anak mencapai akhir balik ni, kita sebagai ayah berikanlah hak anak-anak itu.
iaitu menerima talqin syahadah tu agar mereka bermula hidup dengan kalimat taqwa tu yang kita bincang tadi tu, yang awal tadi. Ni sebenarnya saya nak sentuh bab wali ni. Kan? Kalau nikah pun tu juga, jangan bagi tok kadi nikah. Biar bapak tu yang nikahkan anak tu pasal dia wali. Nak lepas anak dia kepada menantu tu, biar bapak lepas elok-elok. Bebanan yang selama ni terpikul atas kepala bapak tu, dosa pahala tu, nak lepas kepada menantu dia, lepas bapak elok-elok. Ni tak mampu duk bagi wakil ke tok kadi, dia tak sanggup nak pergi menikah. Takut dia yang berpeluh, bukan menantu berpeluh. Duk aku nikahkan dikau, aku nikahkan dikau. Dalam dia nikahkan dia pula jadi. Kan? Tu. Sebab tu bila jadi wali ni kita kena belajar semua. Kalau ada anak perempuan, kena ingat satu hari nanti kita akan menjadi wali untuk nikahkan anak. Bila kita ada anak kecil, dah besar anak sampai akhir balik, wali akan ajar mengucap, Ustaz, orang tak nak buat lah Ustaz benda macam ni. Tak apalah. Kamu duk cerita yang kamu tahu orang tak nak buat, kamu tak tanya saya. Ustaz, ada ke orang buat? Ada ni, saya duk buat ni. Pasal apa tak ada orang pula? Dulu saya tak buat lah. Dulu tak saya dengan Tok Guru saya, dia yang duk buat, diikut kan. Tu kadang-kadang dia sebut, mu kita pergi syadah sekejap budak tu. Kita pergilah. So macam itu kaedah dia. Tanya orang yang ahli, yang mengerti bab ni. Jangan tanya orang tak kerti macam bab syahadah ni. Duk pergi rujuk kat ustaz bukan, yang tak kerti bab ni. Sesat terus lah apa lagi. Tak tahu bertanya dah kepada ahli dia. Jangan kita duk mereka-reka, duk tuduh hantam sana hantam sini. Saya benda ni kalau tak ada dalam syarak, saya tak kuliah lah pasal bab syahadah ni. Cuma bentuk saya kuliah ni dalam bentuk lain sikit lah. Buat PowerPoint, susun sini bagi mudah faham. Itulah beza dia. Tapi benda tu semua ada dalam Quran dan hadis. Dan kitab-kitab ulama semua dia tulis. Dia rungkai ada masalah ni. Kan? Kita tengok kitab Diyaul Murid, Usul Tahqiq, apa semua tu ada dalam kitab-kitab tu. Ulama dulu dah tulis dah. Saya cuma ambil daripada susun balik bagi mudah. Dalam bahasa-bahasa mudah. Nak bagi faham. Kalau tak faham tak ini juga manusia ni. Dia kena faham dulu. Ni buat jadi wali pun tak tahu peranan wali tu apa. Tahu cari duit lah. Tak betul benda tu. So lepas ni kita belajar balik. Baik, wallahualam. Baik, so kita dah semakin nak berakhir dah kuliah-kuliah ni. Untuk sehari dua hari ni sebelum kita menyambut raya usaha ni. Tadi kita sebut tentang kenapa ada syahadah, kat mana dalil untuk kena syahadat ni. Baik, kita cuba lihat dalam satu buah ayat yang kita selalu baca, ayat ni lepas solat. Dan surah Ali Imran, yang perkataan semalam saya ada bincang, saya rasa malam kemarin kita bincang. Apa ayat tu kita baca lepas wirid tu? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi
qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tengok balik ayat tu dalam surah Ali Imran, ada kat situ ayat ni. Allah menyatakan bahawasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Ini Tuhan menjadi saksi. Tuhan bersaksi ni. Syahid Allah tu Tuhan menyatakan kesaksian. Dia bersaksi pada diri dia. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan dia. Yang menegakkan keadilan. Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu, iaitu para nabi, para rasul dan orang-orang mukmin. Tiadalah ilah yang berhak disembah selain dia. Jadi dalil ini cukup kuat untuk syahadah. Adalah sebuah ayat untuk bersyahadat. Adalah sebuah ayat yang agung yang menunjukkan betapa pentingnya dua kalimat syahadah ni. Sebab dia merupakan sebuah kesaksian yang sangat agung. Maknanya ini dipanggil penyaksian yang agung. Penyaksian agung, menyaksikan ketunggalan dan keesaan akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, hebat ni, sangat-sangat hebat syahadat ni. Persaksian yang agung adalah persaksian tauhid. Kerana tauhid maknanya mengesakan zat, sifat dan perbuatan Allah Taala dengan menafikan wujud-wujud yang lain. Hatta diri kita bagi kita kena nafi dah, tak boleh wujud dah semua benda tu. Maknanya persaksian tauhid kerana yang bersaksi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para malaikat. Dan para malaikat. Siapa lagi? Orang-orang yang berilmu. Itu yang menjadi saksi. Termasuklah para nabi, para anbiya, para mukmin. Apa disaksikan? Bahawa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. So, jadi dalam ayat ini disebutkan bahawa ahli ilmi siapa dia? Wa ulul ilmi, iaitu orang yang berilmu, yang terdiri daripada para nabi, para anbiya dan para ulama yang mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Sebab Allah menyebutkan mereka secara khusus dan tidak menyebutkan manusia lain. Dalam ayat ni Tuhan sebut siapa dia? Tu, ulul ilmi tu. Orang yang berilmu, iaitu para nabi dan para ulama. Maknanya kesaksian ni kesaksian sangat-sangat agung. Kalau kita faham ayat ni, memang berebut-rebut kita nak pergi cari cepat, nak syahadah cepat-cepat dah. Sebab Allah yang menjadi saksi, yang menyaksikan atas tiada Tuhan yang disembah, tiada ilah melainkan dia. Jadi orang ni disebut oleh Allah pasal mereka ni mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan Allah tak sebut orang lain. Allah sebut inilah manusia-manusia yang menjadi saksi. Sebab tu kita kena syahadah. Kita syahadah, kita kali rujuk pada orang biasa. Dia kena orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi. Kalau Nabi dah tak ada, cari ulama'. Pasal ulama' ni menjadi waris Nabi. Sebab mereka ni mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau dekat ustaz-ustaz biasa ni bukan ulama', boleh, belum lagi. Tak boleh lagi. Tu. Sebab apa? Sebab itulah Allah menyebutkan mereka secara khusus. Dan persaksian mereka juga disertakan dengan persaksian para malaikat. Malaikat serta sekali. Apa yang Allah sebut? Wal malaikatu wa ulul ilmi. Para malaikat serta sekali. Sebab itulah maka ayat ini juga boleh dijadikan dalil yang menunjukkan fadilat ilmu tu. Kita nak bincang panjang lah kalau nak bincang tafsir ayat ni. Sebab tu dalam kadang-kadang kita tengok dalam tafsiran ayat-ayat Quran ni tentang masalah syahadah ni. Dia ni rumit sikit tau. Kita nak faham baik-baik. Lepas tu kita kenapa kena syahadah pasal satu hal? Bukan semua orang mengaji pun. Saya ramailah budak datang ni. Yang profesor lah, yang PhD lah bagi agama datang. Datang ikut kuliah. Habis kuliah jumpa saya, Ustaz. Ustaz lama ada lapang. Masa dah lapang saya nak ngaji lah Ustaz. Saya tak ngaji dah saya ilmu ni. Ilmu ni bang, bukan tak ngaji. Ilmu ni ada. Tapi kapitalis ni, jahat tak jahat, dia perhilangkan. Supaya kita orang Islam ni jadi lemah. Sedangkan kekuatan kita, saya kata itulah kekuatan kita orang Islam pada dua kalimat syahadah. Tadi kamu syahadah macam mana rasa? Memang rasa lain lah Ustaz. Kamu ambil PhD dulu ada syahadah tak macam ni? Tak adalah macam ni. Beza tak? Saya pada masa 2 jam 3 jam ya, kalau dah boleh jadi PhD dah. Rasa macam mana? Rasa lain Ustaz, dia masuk ke dalam kita terasa kita terima iman tu. Itulah betul-betul, itulah cara dia terima agama.
Bukan sekadar duduk kat lidah, dia terasa ke seluruh anggota, bergetar badan kita tu masa kita terima syahadah tu. Lepas tu banyak yang jadi sebab menangis. Saya tanya, kenapa kamu menangis? Tak tahu lah Ustaz. Sedih tak? Takut tak? Itulah nilai iman. Maknanya betapa seronok sangat terima iman tu jadi syahadu tu. Kita tak sedar dari mata kita keluar tu. Sebab dia benda dunia akhirat, bukan benda main-main syahadah ni. Faham tak tu? Okay, itu dalil yang kita bincang dah. Kita ni orang awam. Saya tak nak hujah tinggi-tinggi, sikit-sikit cukup lah. Kita nak nampak, ada hujah dekat situ. Dalil untuk bersyahadah sebagai menyatakan penyaksian kita tu. Sebab Allah menjadi saksi dalam kita bila kita ucap syahadah tu. Banyak lagi dalil-dalil lain. Jadi saya tak sempat nak bincang. Ambil dalil-dalil yang agak-agak yang kita selalu, yang kita duk baca lepas solat tu. Wirid tu. Bila kita baca lepas solat tu, yang dalam zikir tu, kita dah nampak dah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bila kita dah baca tu, kita dah teringat, Allah menjadi saksi atas aku baca ni. Dengan para malaikat dan juga para nabi dan juga para orang yang ulama-ulama yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Buat amal tu jadi sonok. Kita beramal tu. Okey, baik. Jadilah. Wallahualam. Baik, so jadi kita tengok apa kata ulama. Ini daripada segi ulama Asy'ariyah. Dalam masalah tauhid pula. Tentang mazhab Syafi'i kita dah bincang. Macam mana jadi sunat muakkad untuk menerima ucap dua kalimah syahadah ketika akhir balik. Manakala mazhab Imam Malik jadi wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah juga wajib ketika akhir balik. Manakala dalam mazhab ahli sunnah, iaitu Al-Asy'ariyah ni daripada seorang perkataan Syekh, iaitu dipanggil Syekh Muhammad As-Sanusi. Syekh Muhammad As-Sanusi ni seorang ulama dari Asy'ariyah. Kita lihat kat sini apa kata dia. Jadi kewajipan menegakkan syahadat dengan mengikrarkan secara zahir. Jadi wajib dah kewajipan menegakkan syahadah tu dengan mengikrar dulu. Yang kita sebut ikrar tasydid. Ikrar tasydid tu saya cerita yang tu dulu awal-awal lagi. Kalau saya tajuk ni dulu jadi lagi keliru. Terus tak kena paksa kena syahadah. Kenapa? Kalau kita bagi faham kena syahadah gini, makna syahadah gini. Pasal tu last kali, okey, kenapa kena terima syahadah? Situ. Maka ketahuilah kata dia, bahawa manusia itu terbahagi menjadi dua golongan. Mukmin dan kafir. Adapun mukmin yang berstatus keturunan, iaitu Muslim kauni. Mukmin ni dua golongan, satu mukmin, satu kafir. Yang mukmin yang keturunan. Ada mukmin tak ada keturunan. Ada mukmin yang keturunan, dia panggil Muslim kauni. Muslim kauni ni macam kita lah. Bangsa Melayu yang keturunan Islam. Bangsa Arab yang berketurunan Islam. Bangsa Pakistan yang berketurunan Islam. Bangsa Indonesia yang berketurunan Islam. Keturunan kita Islam, mana keturunan Islam ataupun Islam keturunan. Tapi dia tak panggil Islam. Pasal dia bukan atas agama. Dia atas perbuatan tu. Itu orang Islam yang berketurunan Islam. Macam tu. Dia dipanggil Muslim kauni. Termasuk yang kafir. Maka wajib mengucap dua kalimat syahadah sekali seumur hidupnya. Yang diniatkan apa? Untuk menjalankan kewajipan syariat lainnya. Itu tujuan dia mengucap supaya dia melaksanakan. Dia jadi bertanggungjawab, ada responsibility untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu. So bila dia syahadah, bila dia ikrar syahadat, dia niat tu dia telah bersumpah dengan Allah dan Rasul. Dia bersumpah. Dia bersumpah sebab Allah menjadi saksi atas sumpah dia tu. Untuk apa? Untuk melaksanakan agama Islam itu. Kemahlah macam itu. Barulah Islam kita tu kuat, tak rapuh. Pasal kita berjanji dengan Allah dengan Rasul. Tadi kita dah sebut tentang ayat. Siapa yang menjadi saksi? Allah menjadi saksi. Dengan siapa? Di hadapan siapa? Dengan bersama para nabi, para malaikat dan orang yang berilmu, para ulama. Jadi lepas tu ucapan syahadah ni kalau nak cerita lagi detail, lagi banyak kita nak kena sebut. Maknanya kena hadirkan para nabi, para rasul, para malaikat tu ketika bersyahadat tu. Sebab itulah saksi kita yang seperti Allah sebut dalam ayat tadi tu. Bukan main benda ni. Tu saya kata tadi, jangan tanya orang yang tak faham bab ni. Nanti jadi keliru. Nak tanya, kita mengaji saya jenuh berbulan ni PKP ni. Nak faham. Pergi tanya ustaz seorang yang tak kerti. Dia kata tak ngaji dah sesat semua tu. Jangan nak bertanya
Tanya pada ahli dia. Riki dulu ustaz tu. Tanya ustaz faham tak bab syahadah ustaz? Nak tanya pun. Baik. Jadi untuk apa dia ucapkan tadi? Supaya dia dapat melaksanakan kewajipan syariat lainnya. Baik. Dan jika ia menolak, tak ada. Berapa aku nak syahadat? Aku dah memang Islam dah. Mak pak aku Islam. Nama Muhammad pak aku. Ibu aku nama Aminah. Macam nama Nabi. Macam nama ibu Nabi. Apa pula aku nak syahadat lagi? Aku dah Islam. Maka dia menolak enggan bersyahadat. Maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Pasal apa? Kerana meninggalkan yang fardu. Tu kata dalam ulama kalau kita mengaji dalam bab tauhid pula, dia datang lagi keras. Sebab dia niat tu tujuan dia supaya apa? Supaya dia ada ikatan janji dia dengan Allah tu supaya dia ditambat dah. Ada tambatan pula kat mana ada qawaidul iman, ada apa ni? Tambatan-tambatan tu. Bila dia tambat dia dengan Allah atas sumpah dia tu, maka dia tak boleh lari dah. Maka pasti dia akan ke depan. Kalau dalam perang, bila dia bersumpah, dia ni jenis tentera yang takkan gostan ke belakang. Dia hanya pergi ke depannya. Dia macam bulldozer tu. Tu. Lepas tu kelebihan, orang yang bila dia bersyahadah, dia bersumpah dengan Allah dengan Rasul ni, dia jadi panglima Allah. Dia akan jadi hulu bala Allah. Dia akan jadi hulu bala Rasulullah. Hebat sehebat-hebatnya. Tak ada dia takut pun. Pasal apa? Dia dah yakin dengan Allah. Dia mengambil Allah. Allah yang menyaksikan dia tu orang yang menjadi orang mukmin. Itu kehebatan dia. Itu kelebihan tentang syahadah. Ini kata seorang ulama, dia panggil Syekh Muhammad As-Sanusi. Tentang wajibnya ikhrar syahadah bagi Muslim kauni ataupun Muslim keturunan. Senang sebab kita nak lagi faham. Bukanlah hina kita Muslim keturunan. Tak. Hebat dah. Cuma saya dah sebut tadi lah. Walaupun Muslim keturunan, tapi dari segi agama, sebab kita bukan, Islam tu bukan mak milik bapak-bapak kita punya. Jadi setiap orang tu kena syahadah balik. Lahir dah untung dah, comel lah kita ni. Cukup beruntung sebab kita dalam keluarga Muslim. Lahir dalam keluarga Muslim. Nak kemas lagi, nak comel lagi, terima syahadah. Sebab kalau kita enggan, kita duduk dalam maksiat. Kufur lagi, takut situ. Tu berat bab syahadah ni tak boleh main-main. Dia tujuannya nak tambat, nak ikat kita tu supaya tak lari pada syarak. Duduk dengan Allah dan Rasul. Buatlah apa pun. Macam Bilal tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah. Kadang-kadang tak cerita, serba salah. Bila cerita, orang kata kita jatuh hukum. Saya tak jatuh hukum lah. Saya cuma ulang balik. Ambil balik apa kata-kata ulama'. Kita letak bagi kita faham. Bahawasanya berat tak berat perintah supaya menerima syahadah ni. Bukan untuk orang lain. Yang kita dah sebut ni. Semua untuk manfaat kita ni. Allah buat sesuai elok dah untuk kita. Supaya kita dapat mantapkan agama kita. Dapat kita pertahankan maruah agama kita. Negara kita. Semua tu hak kita. Untuk kita. Tak ada kena-mena dengan orang lain. Kalau tidak kita jadi buih. Kena ratah je. Doa pun Tuhan tak makbul. Buat macam-macam. Dah ada sembahyang hura-hara. Puasa melintang pukang. Gitu. So ini cara dia. Ambil faham lah elok-elok kita mengaji, kita belajar. Sabar-sabar dulu. Jangan gapa-gapa. Baik. Wallahualam. Baik. Alhamdulillah. Saya harap anda sekalian mulai faham. Jelas kan? Jelas. Kita ni kira Allah Ta'ala bagi cukup hebat. 2 bulan lebih, 50 jam, 50 kali kuliah ni, kita tak ke mana dah. Kalau bulan Ramadan ni, kita tengok Ramadan kita kali ni cukup hebat. Tidak kita lentang pukang di luar sana. Tapi kali ni, daripada maghrib kita mulai, solat tarawih, mengaji, habis. Kemudian kita ada beberapa jam je nak berehat sekejap. Kut letih sangat nak terlena ke sebelum bangun sahur. Tak jumpa dah rasanya waktu ni. Lepas PKP ni kita tak jumpa dah macam ni punya tarbiyah Allah, tarbiyah kita. Tapi bagi orang yang tak duduk macam ni, dia duduk seronok dengan benda lain, dunia lain, dia tak dapat manfaat yang ini. Sebab tu yang ni saya cakap betul-betul kita bukan ceramah tau. Kalau ceramah saya boleh tak kamera depan saya pagi-pagi tu masuk dalam FB ke YouTube kan, perang-perang saya cerita. Siapa nak dengar, tak dengar sudah lantak kamu dah. Tapi yang ini tak, yang ni kita buat khusus nak memahamkan tentang kalimat syahadah yang agung, yang kita dah tinggal dah, kita dah lama dah kita lupa, tak peduli. Sedangkan ini dah kalimat yang akan bawa kita balik kepada Allah. Sebab tu dia panggil dia kalimat syahadah ni kalimat hidup dan kalimat mati. Nak hidup jadi orang Islam kena mengucap. Nak mati sebagai orang mukmin kena mengucap. Hebat tak? Hebat. Tapi kita tak peduli kan? Kita tak peduli mana peduli bab ni. Kita dah sibuk benda lain.
Kita bangga dengan akal kita. Oh, kita kena macam ni, buat macam ni. Ha. Lepas tu nak ceramah, nak followers, nak ramai. Nak sanjung kita tu. Ulama ustaz pun ramai juga penipuan dia. Setan ni dia tipu saja, siapa saja dia tak kira. Zaman sekarang ni, jadi ustaz lagi bahaya dari zaman dulu. Kita nak tonjol diri kita macam mana? Masuk dalam YouTube. Orang tak kenal kita pun, tapi kita nampak, oh ni peluang ni. Kita berceramah dalam seorang. Siapa ikut kita tak tahu. Silat-silat kita buka FB, dia pun tak tengok ada orang yang ceramah. Tak kenal dia siapa? Tu merepek apa pagi lah. Macam tu. Okay, nah? Baik, so jadi yang terakhir malam ni insyaAllah. Untuk kuliah kita. Wajibkah terima syahadah sekali seumur hidup? Soalan dia. Okay, tadi saya dah sebut dah. Bagaimana berkata Syekh Sanusi tentang Islam Muslim kauni, Muslim keturunan. Itulah bila saya buat kuliah kemarin, saya cerita tu, orang Arab tu jumpa saya. Dia cerita, betul dia kata. Arab pun jadi macam ni lah, yang hancur tu sebab dah tak peduli ke bab syahadah dah. Semua duk cerita Islam dah. Mereka dah Islam. Padahal Islam mereka tu hanyalah Islam keturunan baru. Islam keturunan ni macam buih dekat laut tu. Dia tak cukup kuat, dia tak cukup power. Hilang ombak tu berhenti je, buih pun hilang. Tunggu ombak baru naik, ada buih. Kita tak nak, kita nak jadi ombak tu, bukan nak buih. Kita nak hak bagi ombak tu. Ombak yang buat buih tu. Lepas tu kita kena duduk tempat syahadah balik. Macam mana Nabi, macam mana para ulama tu baru kemas Islam kita tu. Jadi sebab itulah setengah ulama Islam menghukum wajib fardu ain mengucap dua kalimah syahadah sekali seumur hidup apabila sampai taklif syarak. Tadilah yang kita sebut akhir balik tu. Kemudian dengan memfardukan Islam kat atas diri dia. Wajib kan? Dia kena fardu Islam. Kalau dia tak fardu Islam, dia boleh jadi kafir. Dengan memfardukan Islam kat atas diri dia dan sunat muakkad pada mana-mana waktu lain. Mana pada waktu lain, sunat muakkad syahadah ni. Kecuali pada solat, wajib. Lepas tu dalam solat kena mengucap syahadah. Tak mengucap syahadah, tak sah solat tu. Dan masa solat tu jatuh murtad. Ketika dia jatuh murtad, maka hendaklah dia kembali mengucap balik syahadah. Tidak, dia tak balik pada Islam. Dan kalimat ini pula. Apabila diucapkan, akan dia yang disertakan kepahaman yang nyata bersungguh-sungguh. Makna-makni kalimat itu. Ada kontens dia. Dia faham isi dia. Yang tersurat dan tersirat daripadanya. Maka, ianya jelas akan mengeluarkan seseorang itu daripada syirik uluhiyah dan syirik khufi. Apa dia syirik uluhiyah ni? Dia menyekutukan Tuhan pada amalan dia. Tidak kerana Allah. Lain pada kerana Allah. Kerana dunia, kerana pangkat, contoh dia. Itu contoh. Itu syirik khufi dia tu. Dengan kuasa viral, kata dia. Patut kuasa Allah. Dan juga syirik khufi, iaitu syirik yang tersembunyi. Dua-dua syirik ini menyebabkan dia boleh jatuh kepada kufur dan maksiat. Maka sebab itu dia perlu kepada syahadah. Bila dia mengucap syahadah balik, syahadah tu tadi bila dia masuk dalam hati kita, dia akan terajang keluar, ni dua benda ni. Syirik uluhiyah dan syirik khufi. Supaya hati tu balik kepada beriman balik. Jadi bila dia keluar pada syirik khufi, dua syirik ni, maka dia akan membawa kita tu kepada iman dan taat yang terang benderang. Hanya kita patuh dan tunduk kepada Allah. Hukum-hukum Allah yang maha agung dalam semua hal kehidupannya, zahir dan batin. Itu sebab itulah pentingnya syahadah. Kalau tak ada syahadah, maka hancur lebur lah. Katanya, Islam tinggal namanya. Tapi murtad dari segi amalan perbuatan tu. Itu kata Syekh Sya'rani tu kata dia. Orang Islam hari ni kata dia, memang mengaku Islam. Tapi pada perbuatan mereka telah jadi murtad. Murtad dah. Dah buat benda sesat. Tu saya tengoklah apa LGBT tu. Lagi teruk. Masing-masing nak menonjolkan kehebatan masing-masing. Dah tak peduli dah agama tu letak kat mana. Jual agama lagi pun ada. So begitulah kita kan untuk yang akhir-akhir malam ni. Tentang kalimat-kalimat agung. Dan satu slide lagi. Iaitu tentang kalimat ini. Akan lari daripada tempat duduknya di diri setiap manusia. Yang menerima akan dia melalui lidah, anggota dan hati. Atas nama murtad, munafik, zalim dan fasik. Kalau yang nak mengucap syahadah ni, sedangkan dia masih kekal di atas perangai murtad tu, munafik, zalim dan fasik. Syahadah ni boleh ucap, tapi dia akan lari. Lari macam curah air daun keladi tu, atas daun keladi. Dia tak singgah pada atas lidah, tak singgah pada atas hati manusia tu. Sebab tu banyak orang mengucap syahadah, tak jadi apa syahadah tu. Pasal dia tak ikhlaskan niat tu kerana Allah betul-betul. Sebab tu mana-mana manusia
yang terjebak di atas nama murtad, munafik, fasik dan zalim ni. Sebab inilah penegak utama ajaran sesat dan pengamal ajaran sesat. Orang yang menegakkan ajaran sesat ni, dia duduk empat tempat ni lah. Sama ada murtad, munafik, zalim, fasik. Ini dah yang nak buat ajaran sesat selalu. Tak kisah dari segi apa amalan pun. Sebab makna sesat mengikut agama Islam itu, makna sesat mengikut agama Islam, agama kita lah. Apa dia? Batal pengakuan syahadahnya. Terbatal. Pengakuan syahadah yang dia mengaku tiada Tuhan semua melainkan Allah, Muhammad Rasulullah tu terbatal. Terbatal ucapan dia, ikrar dia dan tasyrik dia melalui salah satu daripada tiga perkara ni. Sama ada terbit kata itu daripada lidah dia, lisan dia, anggota dia, buat menjadi sebuah benda-benda ke, ataupun perbuatan hati dia. Lidah, anggota, hati. Terbit salah satu, maka batal syahadah dia. Jadi kena mengucap balik. Sebab tu kadang-kadang saya ada sebut kemarin, kena nak solat, masa kita nak berwuduk, kena mengucap. Tak tahu masa bila jatuh. Mungkin duk sembang dengan kawan ni, dah panas sangat. Ni pasal politik ni. Pasal politik Malaysia kan panas ni. Maki hamun semua cukup. Kita tak sedar yang perbuatan kita tadi tu telah mencederakan agama, telah mencederakan sifat-sifat ketuhanan, maka dia jatuh kepada syirik. Maka nak ambil uduk, mengucap balik, kembali kepada Islam balik. Itulah kerja kita. Waktu Nabi kata sentiasa memperbaharui agama, iman tu dengan kembali kepada memperbanyakkan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak, lebuh, tak hancur ke mana, tak tahu lagi nak pergi kan. Itulah yang kita nak kena faham baik-baik pada malam ni. So jadi kalimat syahadah melahirkan iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan bukan warisan mak bapak. Iman tak datang sendiri. Perlu kita cari. Iman perlu disemai dan dibajai sejak akhir balik. So itulah yang kita kena faham. Kena faham untuk kembali kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita ada masa panjang lagi nanti kalau ada peluang, ada ruang, kita akan kembali berkuliah balik, berkudara. Mungkin tak hari-hari kot. Mungkin ada waktu dia. Kita tengok balik. Tengok balik masa yang sesuai. So jadi besok, lusa insya-Allah kita dah kuliah malam ni, kuliah yang last untuk musim Covid ni, musim bulan Ramadan ni. Dah lusa dah nak raya. Masing-masing dah mula sibuk, jadi tak nak ganggu. Jadi ambillah masa yang sesuai untuk anda sekalian untuk meraihkan hari Aidilfitri yang akan datang sehari lagi. Esok tak usah diucap lagi. Esok masih Ramadan, ingat. Jangan pandai-pandai diucap selamat Hari Raya Aidilfitri. Besok masih Ramadan. Besok boleh ucap selamat berpuasa lagi. Hari Raya tu besok, lepas masuk maghribnya esok malam, barulah boleh ucap ucapan selamat Hari Raya. Nak ucap dengan kawan. Nak send dalam grup ke apa ke. Jangan nak hantar malam-malam buta ni. Ni 3 pagi, 4 pagi dia hantar selamat Hari Raya. Macam kamu ni teruk benar, bodoh benar. Tak ngaji ke? Dan nak seronok nak hantar. Duk cari who's first. Siapa dulu hantar? Saya bab ni saya tak minat langsung nak post-post selamat Hari Raya ni. Sebab apa? Hari Raya ni adalah hari kemenangan. Aidilfitri. Kembali kepada fitrah. Itu maksud Aidilfitri. Siapa dia? Orang yang berjaya melalui puasa Ramadan 30 hari itu. Sehingga Allah bagi dia mabrur. Puasa yang mabrur Allah bagi. Ni malam 27 dah hantar selamat Hari Raya dah. Memang tak mabrur lah puasa kamu ni. Sibuk nak beraya je tahu. Ataupun lah lagu-lagu. Dah masuk muzik pula. Tu dia. Jadi mabrur tak? Kamu kembali kepada fitrah tak persoalan dia. Jadi puasa ni tu yang Allah bagi orang yang merayakan, sebab dia merayakan kemenangan. Dia berjaya melawan hawa nafsu dia ketika bulan Ramadan. Pukul 11 macam ni dia mengaji lagi. Orang dia dah lebuh terkangkang dah, terbongkar dah, tidur dah. Lantak lah ustaz tu, kira orang gila macam dia tu. Apa dia ceramah malam buta. Dia seronok benda ni. Biar kita tidur. Memang tak menang. Sebab tu Allah khususkan Aidilfitri. Dia panggil Aidil ni kembali kepada fitrah. Tu kita buatlah hal elok kan. Inilah. Mungkin kali ni tahun ni tak berjaya. Ada rezeki, umur panjang. Tahun depan kita buat lagi. Amalan kita dah mengaji dah. Kita dah faham dah macam mana kita nak beribadat. Sebenarnya kuliah 50 hours ni tak cukup sebenarnya kan. Tak cukup. Kalau kat pondok tu 20 tahun mengaji hari-hari. Kita ni masa ni saya pun dapat peluang dah gunakan masa ni untuk
kita sama-sama berbincang, bermuzakarah. So, jadi saya pun setakat ni dululah untuk yang kali ni kuliah. Jadi banyaklah mungkin saya apa orang kata, biasalah kita ngajar kan, ada orang tak suka kan, ada orang kata macam-macam, tapi tu just forget it lah. Jadi benda yang mana tak kena tu, biasalah kadang-kadang saya pun, kita marah, kita tegur. Marah tu bukan berarti benci. Kalau marah saya tak ceramah dah dalam kuliah ni, sebab tanda kita sayang, kita kasih kepada sesama orang beragama, orang beriman. Ini saudara kita semua. Walaupun kuliah ni agak rumit, complicated, very complicated kuliah ni. Tambah melibatkan 3 mazhab ni. Nak kupas mazhab ni bukan senang. Sakit kepala boleh kalau fikir-fikir. Nak mengaji bukan setahun dua. Puluh tahun mengaji. Nak menghayati, nak memahami mazhab satu hal. Nak memahami syahadah satu hal. Jadi, benda ni cukup susah, cukup rumit. Tapi insyaAllah, saya rasa sekadar yang saya mampu. Kan? Jadi semua ilmu ni halal lah insyaAllah. Nanti cuma lepas ni nanti apa kita nak buat, kita akan bagi tahu dalam grup tu. Grup tu kita tak remove lagi, kita maintain. Mungkin sebab ada lagi yang nak belajar lagi, kalau ada lagi ilmu lain, kita akan salurkan melalui proper channel ni. Sebagai channel resmi kita dalam kumpulan Jemaah Tias ni, Taifah Imam Asy-Syafi'i, nama sedap, Tias, Taifah Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan berkat Imam Syafi'i sampai kepada kita. So jadi gitulah. Jadi untuk ni saya minta ampun dan maaf mana terkasar bahasa selama dalam kuliah kan. Dalam kuliah ni biasalah, jadi kata-kata kadang-kadang ada orang tak faham bahasa saya ni kan. Ada orang tanya, ustaz ni cakap macam je bahasa Kelantan, Kedah, Perak, bunyi macam je lorat, bunyi kan Indo lah apa semua kan. Itulah, itu adat lah. Bila ceramah ni kadang-kadang kita terpaksa belajar macam-macam language nak faham. So benda yang mana yang dah boleh follow tu, ikutlah. Cuma ada satu lagi bahagian yang saya tak buat. Nanti kita akan, iaitu untuk syahadah tu, tajdid syahadah balik. Sekarang memandangkan dalam keadaan kita PKP ni, kita nak berkumpul dah menjadi satu kesalahan. Nak berhimpun jadi satu kesalahan. Apa yang saya nak buat lepas ni nampak, jadi yang mana bagi ahli-ahli yang mengaji dalam grup ni, yang tak pernah lagi menerima syahadah, dan rasa lepas mengaji ni nak terima syahadah, tak ada hal boleh. Kita akan buat dalam bentuk video. Nanti saya tanya admin. Tanya admin macam mana nak susun. Kita tak boleh ramai lah, sebab kita buat kalau ramai sangat nanti suara tu putih-putih. Kita pakai dipanggil apa, Google WhatsApp punya video. Dia boleh 8 orang boleh masuk kat situ. Kalau 8 group. Tapi kalau dalam satu rumah, cukup dengan satu handphone saja. Tak handphone depan tu, kita buka handphone, so kita akan syahadah melalui Maya. Yang penting frekuensi tu sampai, gelombang tu tetap sampai. Kita menggunakan Maya, dia ada frekuensi. Jadi syahadah yang saya ucap dengan syahadah yang kamu dengar kat sana tu sampai. Jadi kita gunalah apa nama dia panggil karomah. Karomah Maya ni. Macam tu. Jadi boleh terima syahadah, tak ada hal masalah. InsyaAllah boleh. Bukan kata benda yang salah. Jadi pada kita nak jumpa susah, inilah cara dia. Mungkin akhir zaman ada kelebihan-kelebihan Allah bagi kat kita, nak mudahkan urusan kita tu. Nanti kalau siapa yang berminat nanti, kita nanti berhubung dengan Pak Admin. Boleh kumpul lah kalau rasa, kalau satu keluarga tu nak buat direct pun tak ada hal. Kontak saya direct, kita pakai video je. Video Google tu, video WhatsApp tu, tekan video tu. Okay, sana satu keluarga tak depan tu. Semua boleh ikut. Kan lama, 2-3 minit je syahadah tu. Macam tu je. Ya, okay? Boleh faham? Ni cakap orang tak nampak ni. Tapi nampak sebenarnya. Tapi tak nampak dengan mata kasar ni. Begitu. So, jadi saya sudah majlis dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.